Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man da'a bida'watihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsak. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh. Hadirin mukminin rahimakumullah, kita sambung kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam kisah yang lalu, dalam muqaddimah kisah Nabi Allah Ismail, cerita tentang siapa Ismail dan bagaimana dia mengikut ibunya Hajar untuk berpindah ke Makkah Al-Mukarramah dalam perut ibunya, ataupun ibunya dibawa pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian bagaimana nasya'a wa tara'ra'a Ismail alaihi salatu wassalam telah hidup di Makkah Al-Mukarramah dengan suku Jurhum sampai dia berkahwin 2 kali dan sebagainya. Hari ini kita nak bawa kisah yang dipetik daripada surah As-Saffat, ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-113, kemudian sambung di ayat yang ke-198 hingga 113 daripada surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahu wal bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna 'alayhi wa 'ala ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Surah As-Saffat 98 113. Kisah malam ni kisah Nabi Allah Ismail yang dikenali dengan Az-Zabih, yang disembelih. Dalam beberapa riwayat dan di kalangan para ulama hadis menyebut riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Demikian yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, menyebut kata yang dimaksudkan dengan Az-Zabih, yang disembelih itu adalah Ishaq. Tapi di kalangan para ulama menyatakan bahawasanya ternyata yang lebih tepat yang disembelih itu adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Malam ni kita nak ambil beberapa pengajaran daripada kisah ini. Tuan-tuan nak tengok terjemahan detailnya 98 113 surah As-Saffat. Surah As-Saffat ni surah selepas surah Yasin. Kita dalam Quran ni kita teringat betul-betul Yasin dengan Fatihah. Lepas Yasin tu surah Saffat. Surah Saffat Allah Ta'ala cerita
ayat yang ke-90, ayat yang ke Rabbi habli minas salihin. Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah aku daripada zuriat yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan satu orang anak, budak yang halim. Budak ini akan bersifat lemah lembut. Tuan-tuan, kita dah baca macam mana, kita dah dengar kisah Nabi Allah Ibrahim ni, dia dapat anak ketika mana usia dia dah tua, ketika mana dia dah putih harap dah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam anak, dan anak itu adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Tuan-tuan, ayat yang ke-102 daripada surah As-Saffat, Allah Ta'ala menceritakan satu peristiwa yang dia menjadi peristiwa ujian yang paling besar kepada Nabi Allah Ibrahim, bahkan ujian yang tidak pernah dihadapi oleh sesiapa pun. Bertembung di antara kehendak dan haninul ubuwah, di antara kehendak dan kasih sayang seorang bapa dengan kehendak Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim dia sama dengan anak dia, sama-sama bersifat halim, lemah lembut. Nabi Allah Ismail, Allah Ta'ala kata ghulamin halim, dia budak yang lemah lembut. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala kata inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Nabi Allah Ibrahim juga adalah seorang yang bersikap lemah lembut. Kedua-dua ini, bagaimana mereka ini ada anaknya, anak yang beradab, anak yang muaddib, anak itu pula anak yang dikasihi oleh bapanya. Anaknya itu bukan paknya pula, bukan hak jenis keras hati perut, tak ada pedai perut dan sebagainya. Satu orang yang memang ada perasaan syafaqah, ada perasaan kasih, ada perasaan sayang kepada anak dia, dan itu adalah fitrah kepada manusia. Demikian anaknya. Tuan-tuan perhati dalam ayat ni, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, apabila usia Nabi Allah Ismail dah sampai dewasa, qala ya bunayya, dia panggil anaknya itu dengan ungkapan yang cukup manja, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Ya bunayya uslubun rahimun rafiqun yatadaffaqu hananan wa atfan wa syafaqatan wa rahmatan. Ya bunayya ni adalah cara panggil yang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, hananan, menunjukkan dia merindui anaknya, dia kasih ke anak dia, dia merahmati anak dia. Dia bukan panggil dengan hui, tak, dia panggil anaknya dengan panggilan yang cukup manja. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Tuan-tuan tengok pula apa jawapan anak dia. Ya abati, wahai bapaku yang tercinta. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam panggil kepada bapa dia, wa in kana kafiran, walaupun bapa dia itu seorang kafir, dia panggil kepada bapa dia dalam ayat-ayat yang kita dah dengar sebelum ni. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Dalam surah Maryam ayat 42-45 kita baca tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dengan bapaknya. Pada waktu itu dia panggil bapak dia dengan panggilan apa? Ya abati, wahai bapaku yang tercinta, kenapa kamu sembah Tuhan yang tak boleh dengar, tak boleh lihat, wala yughni anka syai'a, dia tak boleh mudaratkan kamu, tak boleh bagi manfaat apapun kepada kamu. Wahai bapaku,
inni qad ja'ani minal ilmi, wahai bapaku yang tercinta, aku ni ada ilmu tu tak ada kepada kamu, aku nak bawa kepada kamu ke arah jalan yang penuh dengan kebenaran. Wahai bapaku yang tercinta, jangan sembah syaitan. Syaitan ni adalah musuh bagi Ar-Rahman, musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahai bapaku yang tercinta, sesungguhnya aku takut kamu disambar dengan azab daripada api neraka, maka pada waktu itu kamu akan menjadi hamba kepada syaitan. Tuan-tuan, poin saya ialah panggilan itu diajar oleh Nabi dalam ayat ini. Panggilan kepada anak itu dengan panggilan syafaqah, dengan panggilan rahmah, dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan manja. Ya abad, ya bunayya, dia panggil ke anak dia. Anak dia balas balik kat dia, ya abati, wahai bapakku yang dikasihi. Demikian ketika dia panggil bapak dia tu siapa? Pak dia tu musuh Allah. Pak dia tu sebagaimana kita sebut sebelum ni, pengurusi Suruhanjaya Berhala Nasional, SPBN, lebih kurang lah. Dia pengurusi, dia adalah tokoh berhala. Pak dia tu adalah tokoh berhala. Pak dia pula, macam mana cara pak dia lawan dengan dia? Macam mana pak dia kata kat dia? Pak dia kata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, hang marah kat Tuhan aku kah? Hang tak mau terima Tuhan aku kah? Kalau kamu tak berhenti untuk menyatakan Tuhan aku ini bukan Tuhan, la arjumannaka, aku akan rejam kamu, wahjurni maliya, pi berambuh jauh daripada aku. Hak ni pak yang tak ada iman. Ketika anak dia duk panggil dia, ya abati, ya abati, ya abati, dia jawab balik dekat anak dia, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Beza. Tapi antara anak yang beriman, dia panggil dekat pak dia dengan panggilan yang baik, ya abati. Anak pak yang beriman panggil kepada anak dia dengan panggilan yang cantik dan manja, ya bunayya, wahai anakku. Tuan-tuan, okey, apa kandungannya? Dia nak beritahu apa? Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku lihat dalam mimpiku bahwasanya aku disuruh untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Apa pandangan kamu, wahai anakku? Seorang bapa, hatta dalam melaksanakan satu tuntutan, dia tahu ni arahan daripada Allah, tapi unsur istisyarah, mesyuarat, dia ajak juga kat kita. Hatta dalam pelaksanaan, hatta dalam perkara yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjayakannya kita disuruh untuk bermesyuarat. Dia tanya ke anak dia, dia kata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, malam tadi aku bermimpi aku disuruh untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa pandanganmu? Si anak yang satu ketika juga akan menjadi seorang nabi, yang Allah Subhanahu wa taala kata dia adalah seorang yang halim, seorang yang lemah lembut. Dia tahu ini adalah ibtila, ini adalah ujian daripada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Dia kata apa kat pak dia? Anak kata jawapan yang penuh dengan keimanan. Dia kata, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah. Ini perintah daripada Allah, aku tahu ini perintah daripada Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini semua masyiatullah, ini semua kehendak Allah. Allah Ta'ala suruh sembelih. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, sebab tu kita kata ini adalah ujian yang paling besar. Anak ni bukan anak neraka. Anak ni bukan anak loklang. Anak ni bukan anak jenis ganas punya. Anak ni halim, anak yang lemah lembut. Anak ni kasih kat pak dia. Dia panggil pak dia dengan suara yang lembut, ya abati. Pak ni pula pak yang telah tunggu lama. Bukan tunggu pendek, lama dia tunggu nak dapat anak ni. Lama dia nak tunggu nak dapat anak ni. Dia berkahwin lama tak dapat anak, sampai satu ketika usia dia sudah agak tua. Allah Taala kata, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami bagi khabar gembira kepada Ibrahim, kamu akan dapat seorang anak yang lemah lembut. Anak tu baik,
pak tu baik, pak tu tunggu pula, pak tu pula ada syafaqah, pak tu pula berpisah dengan anak buat seketika. Bila jumpa, mai arahan sembelih. Satu ujian yang cukup besar, al-ibtila. Satu ujian yang cukup besar. Dan memang kalau kita kaji dalam Al-Quranul Karim, illatu wujudina, kenapa kita semua ni diwujudkan oleh Allah Ta'ala? Kenapa? Mari kita tanya sepatah, pasal apa Allah Ta'ala ciptakan kita? Pasal apa Allah Ta'ala ciptakan kita? Allah Ta'ala beritahu, yang paling berhak untuk beritahu adalah Allah, kerana dialah cipta kita. Allah Ta'ala kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan. Kehidupan ni bagaimana kita berinteraksi dengan orang, selagi mana kita bernyawa dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, pasal apa aku jadikan kamu? Tuan-tuan yang pernah mengaji sekolah Arab, perkataan liyabluwakum, lam itu kalau i'rab dia i'rab apa? Dia panggil lam lit ta'lil, lam untuk menyatakan sebab, lam illah, lam ta'lil, lam sebab. Liyabluwakum, pasal apa aku jadikan kehidupan ini? Liyabluwakum, untuk aku menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Memang tujuan illatu wujudina, sebab Allah Ta'ala wujudkan kita ni apa? Untuk menguji kita, siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Isteri adalah ujian, suami adalah ujian, bagaimana duduk dalam rumah tangga adalah ujian, bagaimana duduk dalam masyarakat adalah ujian, duit adalah ujian, jadi bos itu ujian, jadi pengikut tu ujian, dan sebagainya. Semua tu adalah ujian dalam hidup ini. Hakikat kehidupan kita ni adalah ujian. Hakikat kehidupan kita ni adalah ujian. Dan menariknya, Allah Ta'ala kata, dia buat macam semua ni, dia buat ujian semua ni bukan dengan tujuan untuk menggagalkan kita. Allah Ta'ala buat bukan untuk tujuan menggagalkan kita, tapi Allah Ta'ala buat ini dengan tujuan untuk Allah Ta'ala memberikan keluasan dan Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada kita. Dalam ujian kadang-kadang kita diuji, tuan-tuan. Dalam hidup kita memang kita diuji. Allah Ta'ala kata, memang Allah Ta'ala ciptakan kehidupan ini liyabluwakum, untuk tujuan Allah Ta'ala menguji kita. Memang Allah Ta'ala buat ni dengan tujuan untuk menguji kita. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu ada dua, kalau kamu buat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala buat semua tu, Allah Ta'ala uji kamu dalam kehidupan ini bukan dengan tujuan untuk menggagal dan mengazabkan kamu. Tak. Tujuan dia apa? In syakartum wa amantum. Kalau kamu bersyukur dan kamu beriman dalam menerima ujian itu, Allah Ta'ala tidak akan mengazab kamu dengan ujian tersebut. Memang tujuan hidup kita untuk apa? Untuk Allah Ta'ala uji. Tapi ujian kepada Ibrahim ini digambarkan oleh ahli tafsir sebagai a'zamul ibtila, sebagai satu ujian yang paling besar. Ibtila yang paling besar ni adalah ibtila kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suruh bunuh anak, suruh sembelih anak. Ismail pula dia menerima dengan hati yang terbuka. Kenapa? Kerana dia tahu ma tu'mar, kalau Allah Ta'ala suruh, tak ada. Kerana mesti meletakkan kasih kepada Allah lebih kasih daripada segala-galanya. Kita baca buku ni, judul dia Ma'al Anbiya fi Da'wati ila Allah. Syekh Muhammad Abu Faris menyebut dalam risalah ini, dia kata seharusnya bagi setiap orang mukmin dan terutamanya para duat, para pendakwah ini, untuk meletakkan kasih dan sayang Allah itu paling utama. Hatta kalau kita perlu mengorbankan, Ibrahim perlu mengorbankan apa? Ibrahim perlu mengorbankan anak. Ismail yang baru nak berzina, baru nak berbanja dengan bapa, disuruh untuk disembelih. Ismail kata, ya abatif alma tu'mar, buat apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati insyaallah saya ni, anak ayah ini
akan termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. InsyaAllah akan termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Itu jawapan seorang bapa. Apa pengajaran sekatlah? Kita bawa dua pengajaran. Yang pertama tuan-tuan, dalam hubungan antara anak dengan pak, panggilannya adalah panggilan yang manja, panggilan yang cantik, panggilan yang molek. Ya abati, ya budaya. Mungkinkah daripada perkataan ya abati itu jadi abah di kalangan orang Melayu? Anak dengan pak ni mesti panggil dengan panggilan yang molek. Anak panggil kepada pak dengan panggilan yang hormat, pak panggil anak dengan panggilan yang manja. Ya abati. Tuan-tuan, sebahagian orang, saya pernah almarhum Ustaz Wahab Kulim, dia bawa saya pergi tunjuk satu keluarga. Dia kata, pelik keluarga ni Ustaz, jom kita pergi tunjuk. Saya biasa pergi tengok. Saya rasa saya cerita dah, saya ulang cerita di sini. Di satu tempat tu, pergi, Ustaz Wahab berhenti, Allahyarham Ustaz Wahab, dia berhenti kereta, buka cermin, ada budak lebih kurang umur 11 tahun, 12 tahun tu. Dia tanya, Kiah mana Kiah? Nama bukan Kiah, dia saya contoh. Dia kata, Kiah mana? Budak ni pun kalih ke belakang, Kiah, ni kawan hang mai ni. Saya duk ingat, kata Ustaz Wahab ni, Ustaz Wahab waktu tu umur 60 lebih, kat 70 tu, dia kawan dengan budak mana? Kiah. Mana budak umur 11 tahun, 12 tahun. Oi Kiah, ni kawan hang mai ni. Keluar-keluar tengok-tengok orang tua dah. Ustaz Wahab kata, sekadar nak tunjuk kat anda tu mak dia. Dalam keluarga tu anak 5 orang, semua panggil mak dia dengan panggilan Kiah. Dia panggil Kiah. Cakap hang aku lah dalam keluarga tu. Kadang-kadang jadi serabut tu. Tuan-tuan, ta'addub, secara beradab kita diajak untuk panggil pak dengan panggilan penghormatan, panggil anak dengan panggilan kemanjaan. Satu. Yang kedua yang kita dah jumpa setakat lah, apa pengajaran yang kita boleh dapat? Ujian. Setiap orang akan diuji. Setiap orang. Saya dan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan uji kita. Dan Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan a'zamu ibtila, ujian yang paling besar. Ujian yang paling besar yang kena dekat Nabi Allah Ibrahim ni apa? Disuruh untuk menyembelihkan anak. Dan ujian yang paling besar kepada Nabi Allah Ismail, dia disuruh untuk disembelih. Allah Ta'ala suruh bapa dia Ibrahim menyembelih dia. Kedua-duanya meletakkan kasih Allah lebih daripada segala-galanya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mungkin tidak akan ditemui oleh tarikh, melainkan apa yang berlaku kepada orang yang mempunyai iman yang cukup kuat. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mujadalah, surah yang pertama, juzuk yang ke-28. Tuan-tuan akan jumpa ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Generasi sahabat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kamu tak akan jumpa mana-mana kaum yang mereka kasih kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada mereka kasih kepada orang lain. Dan mereka sanggup menentang dengan orang yang tentang Allah dan Rasulnya, walaupun walau kanu aba'ahum, walaupun ayah mereka, au abna'ahum, ataupun anak mereka, au ashiratahum, ataupun anggota keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang dituliskan di dalam hati mereka itu iman. Iman mereka cukup kukuh. Letak Allah dan Rasulnya lebih utama, walaupun terpaksa berdepan dengan ayah, berdepan dengan anak, berdepan dengan ayah, berdepan dengan anak, berdepan dengan anggota keluarga, berdepan dengan adik-beradik. Siapa mereka ni tuan-tuan? Mereka ni adalah orang yang menyertai peperangan Badr Al-Kubra, dan orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang dia telah membunuh ayah dia dalam peperangan Badar tersebut. Dia tengok ayah dia, dia tahu ayah dia, dia kenal ayah dia, itulah ayah dia. Dia cuba mengelak daripada ayah dia. Ayah dia cari dia. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dengan iman dia bunuh ayah dia kerana ayah dia lawan dengan Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Ibrahim, ibtilak dia lebih dahsyat daripada itu. Bukan ujian di antara kasih dengan benci, di antara wala dengan barak. Tak. Kalau dalam kes Abu Bakar,
kes Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kes Ali bin Abi Talib, kes sebahagian daripada golongan muhajirin ini, antara ujian wala dan bara. Mereka wala kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, sedangkan ibu dan bapa mereka itu ataupun bapa mereka itu tak cinta kepada Allah, bahkan lawan dengan Allah. Ujiannya hanya sekadar ujian ikatan darah. Tidak bagi Ismail dan Ibrahim. Kedua-duanya halim, kedua-duanya bersikap lemah lembut, kedua-duanya innahu min ibadinal mukhlasin, kedua-duanya adalah hamba Allah yang ikhlas, kedua-duanya nabi, kedua-duanya if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah. Kedua-duanya dalam iman, dalam sempadan keimanan. Berbanding hak tadi, satu wala, satu bara. Ni kedua-duanya terima Allah sebagai Tuhan, terima agama ini, dan mereka kedua-duanya adalah Rasul. Ujian haninul umuwah, cinta kebapaan, sayang keanakan itu terpaksa dikorbankan. Kerana apa? If'al ma tu'mar, ketahuilah itu adalah perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan dapati aku termasuk di kalangan orang yang sabar. Falamma aslama, bila itulah jawapan dalam ayat yang ke 103 Allah Ta'ala sebut falamma aslama wa tallahu lil jabin, apabila kedua-duanya telah menyerah diri. Bapa dah bagi tahu apa yang dia nak bagi tahu, aku diperintah untuk sembelih kamu. Anak dah terima, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah. Allah Ta'ala kata falamma aslama, apabila kedua-duanya dah menyerah diri, serah. If'al ma tu'mar, Nabi Allah Ismail kata if'al ma tu'mar, apa yang diperintahkan untuk buat kepada cik, buatlah, nak buat macam mana pun. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, saya ada satu azam, ayah akan bertemu saya di kalangan orang-orang yang sabar. Aslama, serah diri. Wa tallahu lil jabin, ketika itu tallahu lil jabin, anaknya pun diletakkan untuk disembelih. Tallahu lil jabin. Wa hadza ablaghu fi ibtila id sayara Ibrahim dam waladih yashkhabu min awdajihi wal alam yadhharu ala wajhihi wa raghama dhalika sayunfadh amrullah aw takun natijah bi iznillahi ghairi zalik. Tak ni macam nak disembelihkan. Syekh kata cuba gambarkan, ini adalah ujian yang paling tinggi. Dia melihat wajah anaknya. Anaknya itu anak yang dia kasih, bukan anak jebon ni anak sungguh. Anak yang dia kasih, anak yang dia kata halim, anak yang bersifat lemah lembut, anak yang dia kasih. Dia pun panggil anak dia ya abati. Dia dah bagi pilihan ke anak dia, fanzur maza tara, apa pandangan kamu. Anak pun dah kata dah if'al ma tu'mar, ablah. Ini ujian yang cukup tinggi. Dia akan tengok anak dia, sebentar lagi akan memercikkan darah anaknya yang amat dia kasihi, dan dia akan tengok dengan mata kepala dia bagaimana anaknya itu akan mengerang kesakitan kerana berdepan dengan sembelihan yang bakal dia buat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, letakkan diri kita tuan-tuan, letakkan sat diri kita ni sebagai seorang yang kasih kepada anak. Ini kita ni bukan orang yang hati dia tak kira dah, tak ada apa dah. Bukan orang yang disebut sebagai hati dia hati yang kebatu lah. Yang anak kecil dia pun sanggup pun kan. Hak ni lebih dahsyat daripada jahiliah ni. Hak ni cerita dia ni, kita ni ada iman. Dalam masa yang sama kita ada perasaan kasih kepada anak kita. Kita akan lihat anak itu disembelih oleh tangan kita, dan dalam masa yang sama anak kita itu akan mengerang kesakitan. Tuan-tuan, kata Syekh, hadza ablagh fil ibtila, tak pernah berlaku. Inilah ujian yang paling besar yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Layaklah Nabi Ibrahim termasuk di kalangan Nabi ulul azmi minar rusul. Ulul azmi ni tuan-tuan, Nabi-Nabi ulul azmi ni, apa rahsia mereka sampai mereka diangkat dan dimartabatkan sebagai ulul azmi? Quran kata fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Satu sifat mereka yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, daripada rasul-rasul yang lain, sampai mereka jadi nabi ulul azmi. Kenapa? Fasbir, sabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusul,
sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Dia ni waktu ni ujian kesabaran. Kamu nak tegak tak suruhan Allah, perintah Allah. Anak kamu dah kata ma tu'mar. Apakah Ismail tidak akan reda dengan apa yang telah ditentukan? Tidak. Nak sebelah dia. Gambaran ni Allah Ta'ala gambarkan aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya menyerah diri, serah diri, habis. Tallahu lil jabin, diletakkan dalam keadaan dia akan tengok semua proses penyembelihan ini. Ketika itu wanadainahu ayya Ibrahim, ketika itulah dengar suara yang menyeru, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan janji, membenarkan mimpi kamu. Inna kazalika najzil muhsinin, maka kami masukkan kamu di kalangan orang-orang yang muhsinin, orang yang ada ihsan. Ihsan ni apa? Orang yang menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia melaksanakan tuntutan dan perintah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tak boleh lihat Allah, ketahuilah Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Itu yang dihadapi oleh Ibrahim. Jadi tuan-tuan, dia punya step dia, mula-mula perasaan Allah Ta'ala gambarkan tentang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi antara seorang bapa dan seorang anak. Kemudian digambarkan tentang ini adalah ibtila, ujian yang cukup besar. Sampai ke tahap mana kedua-duanya serah diri kepada Allah. Aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya serah diri. Ibrahim kata, aku mesti buat ini arahan. Ismail kata, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah, aku serah. Aslama, duduk, gambaran yang Quran nak bawa tadi ni, wa tallahu lil jabin. Dia letak anaknya itu dengan azam, dia akan menyembelihkan anaknya dengan perintah daripada Allah. Ketika itu apa yang berlaku? Datang suara, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ada suara seru, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kami ingin menguji tentang tahap keyakinan kamu. Bagaimana kamu mempercayai Allah, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi kamu dan mimpi itu adalah wahyu. Inna kazalika najzil muhsinin, kami golongkan kamu di kalangan orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin ni puncak dan tingkatan yang cukup tinggi adalah golongan muhsinin. Tuan-tuan, ujian membenarkan satu perkara yang cukup susah diterima oleh manusia dan dia adalah ujian, ini akan menyebabkan orang itu termasuk di kalangan siddiqin. Tuan-tuan semua baca kan dalam Al-Quranul Karim? Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa ayat ni. Ataupun kalau kita duk main dengar kuliah, para asatidah mungkin duk sebut benda ni. Bila disebut siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jalan sebagaimana jalan yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 yang kata an'amta alaihim, an'ama alaihim, golongan yang Allah Ta'ala nikmatkan kepada mereka jalan yang benar ni berapa kelompok? Ada 4 orang, ada 4 kelompok. Yang pertama, nabiyyin, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus sebagaimana engkau berikan kepada para nabi. 1. Yang kedua, siddiqin, golongan siddiqin. Ketiga, golongan syuhada. 4, golongan salihin. Tuan-tuan, salihin boleh dicapai oleh ramai orang, tapi kemuncak yang paling tinggi yang boleh disampai oleh orang yang bukan nabi, oleh kita semua ni, adalah martabat siddiqin. Tapi nak capai kepada martabat siddiqin ni tuan-tuan, dia kena yakin dan percaya jazam, macam yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Percaya betul-betul, bulat-bulat. Hanya perlu tanya satu perkataan sahaja, siapa yang kata? Yang kata tu Muhammad.
Yang turun, yang dibawa ini adalah ayat Quran. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, sadaqtu ma qala. Aku akan mempercayai apa yang dia kata. Ni sampai ke tahap tu. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang semua tak boleh percaya dah. Perjalanan ribu kilometer, ukuran pada zaman tu tuan-tuan, sudah tentu Toyota Camry tak ada, Toyota Altis tak ada, Toyota apa pun tak ada. Yang ada hanyalah Toyota Unta. Pukul kaki 3-4 bulan pergi ke Baitul Maqdis, tiba-tiba Muhammad balik bagi tahu jalan satu malam. Lah ni kita mudah percaya tuan-tuan. Lah ni kita mudah percaya. Lah ni mudah percaya. Minggu lepas duduk di Thailand, malam ni duduk sini dah. Minggu depan nak pergi luar negeri pula. Mana orang boleh percaya? Makan pagi di Tokai, makan malam di Tokyo. Bukan tempat yang sama. Tokai di Penang, Tokyo di Jepun. Makan pagi di Kokbah Penang tu, makan malam dekat Kaabah. Tak ada masalah apa lah. Zaman tu tuan-tuan, siapa nak percaya ni? Jalan kita pukul dengan tayar unta ni punya lama, tiba-tiba dia balik bagi tahu satu malam dia berjalan. Boleh percaya ke tak? Mai bagi tahu kat Muhammad, bagi tahu kat Abu Bakar. Abu Bakar tanya, siapa yang bagi tahu tu? Yang bagi tahu tu Muhammad. Kalau Muhammad yang bagi tahu, la sadaqtu, aku percaya. Tuan-tuan, orang yang macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan friend dengan saya dalam Facebook, ataupun kalau tuan-tuan boleh buka dalam Facebook, saya tulis setahun yang lalu. Hari ini setahun yang lalu, 27 November tahun 2014. Saya tulis mengenang kematian Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika saat hari dia nak mati tu, dia buka mata tanya, dalam keadaan ala firashil maut, di atas katil kematian itu, dia bangun untuk bertanya. Dia tanya, hari apa ni? Dia kata hari Isnin. Mudah-mudahan sama aku dengan kekasih aku mati pada hari ini. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Anak dia teriak. Dia kata, jangan teriak. Kamu baca ayat suci Al-Quranul Karim, wajaat sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Yang kata sakratul maut ini dia tetap mai. Hang teriak ke, hang tak teriak ke, hang buat macam mana ke, yang kata nama sakratul maut ni dia tetap mai. Ambil pakaian aku, ambil baju aku, pi cuci, pi basuh. Baju itu jadikan kain kafan aku, kerana orang yang hidup ini lebih memerlukan kepada baju yang baru, kepada kain yang baru. Adapun aku yang bakal pergi ke darul akhirah, aku tak perlu dah kepada kain dan baju yang baru. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq itu? Kerana yakin, percaya bulat kepada apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin rahimakumullah. Jadi apa ujian kepada Nabi Ibrahim yang kedua? Tadi ujian suruh bunuh anak, suruh sembelih anak. Sekarang ni ujian apa? Ujian nak uji dia benar, dia membenarkan ataupun tidak. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah membenarkan janjinya, mimpinya. Allah Ta'ala kata, qad saddaqta ar-ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. Okey, bila kamu telah membenarkan mimpi ini dan itu adalah arahan Allah, inna kazalika najzil muhsinin. Sekarang ni kami berikan kepada kamu pingat yang paling tinggi, namanya pingat ihsan. Allah Ta'ala bagi syahadatul Rabb lahu bis sabri wal ihsan. Laqad syahida ar-Rabb tabaraka wa ta'ala li Ibrahim alaihi salam bi annahu wasala ila martabatil ihsan wa hiya a'la martabah yablaghuha al-'abdu as-salih war rasulul mukafih. Fal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini adalah anugerah yang tertinggi yang Allah Ta'ala bagi kepada Ibrahim. Allah Ta'ala menyaksikan, Allah Ta'ala jadi saksi, memang Ibrahim seorang yang sabar, dan Ibrahim telah sampai kepada martabat ihsan. Martabat ihsan, dan martabat itu adalah martabat yang cukup tinggi. Inna kazalika najzil muhsinin. Dan Allah Ta'ala juga beritahu dalam surah Maryam ayat yang ke-41, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang as-siddiq, seorang yang benar. Bukan sekadar dia benar, dia membenarkan kebenaran. Orang benar ni, orang siddiq ni tuan-tuan, dia bukan sekadar dia bersikap jujur, dia sikap benar, dia betul, bukan sekadar tu, tapi dia sentiasa membenarkan kebenaran. Asal kata kebenaran, dia sedia membenarkannya sekalipun
kebenaran itu terkena ke atas dirinya. Tuan-tuan pernah baca cerita yang dipanggil dengan hadisul ifki, riwayat berkaitan dengan hadisul ifki. Hadisul ifki ni cerita apa tuan-tuan? Cerita Nabi keluar bermusafir. Pada waktu itu giliran Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan, bila dalam perjalanan balik, depa berhenti di satu tempat, R&R. Berhenti satu tempat untuk berehat sah. Sayyidatina Aisyah turun daripada dia atas unta dia tu ada macam satu rumah tu, dia duduk atas tu, depa turunkan hak tu dan dia keluar untuk pergi qada hajat. Dia balik, dia masuk. Pembantu dia nampak dia masuk. Tapi bila dia masuk, dia tengok kalung dia, rantai leher dia tak ada. Dia keluar untuk cari tanpa bagi tahu kat sesiapa. Ketika dia duk cari, jumpa, patah balik, tengok ternyata kafilah itu, rombongan itu telah balik. Kerana depa angkat, depa tak sedar, dia kecil, depa tak sedar kata waktu itu dia tak ada dalam tu. Depa angkat letak atas, depa balik. Nabi tugaskan seorang sahabat nama dia Safwan bin Mu'attal. Siapa Safwan bin Mu'attal? Sahabat Nabi. Kamu ditugaskan untuk pergi tengok kot-kot ada barang tertinggal ke, orang tertinggal ke sebagainya. Dia pun jalan-jalan, dia tengok ada satu lembaga hitam. Dia pergi tengok dekat, tengok, angkat-angkat muka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Nabi. Dia pun suruh naik kenderaan, dia bawa balik ke Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Nak masuk Madinah, jumpa dekat ketua pengarang sahabat utusan Madinah pada waktu itu. Kepala munafik. Dia tengok, tak ada kaitan tersebut ya tuan-tuan. Dia tengok tu dia, ini cantik, kita bubuh muka depan. Dia pun mula semak cerita Safwan bin Mu'attal buat kerja jahat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berita ni tersebar, tapi tak sampai kepada Nabi dan tak sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai tengok satu ketika bila berita tu sampai kepada Nabi, Nabi susah hati. Orang yang dia sayang ini dituduh dengan buat perkara tersebut, sampai akhirnya dia ambil tindakan untuk hantar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya nak sebut kat tuan-tuan apa? Sikap Abu Bakar. Sikit pun dia tak ada perasaan marah, perasaan syakwa sangka dan sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik mai Aisyah teriak, Aisyah anak dia kenal Aisyah tu panggil macam mana. Dia tahu Aisyah ni seorang yang baik, anak yang dia serahkan kepada baginda Ar-Rasul. Dia tak sanggup untuk menyerahkan yang tak elok kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal anak dia sayang anak dia, tapi dia lebih sayang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak apa anakku, tunggu sampai datang arahan daripada Allah. Bila siasat-siasat berlaku, penyucian dan sebagainya, Allah Ta'ala sucikan Sayyidatina Aisyah dalam suratul Ahzab. Poin saya ni yang dikata martabat Siddiq ni, waktu tu dengar cerita, rupanya antara yang duk bawa cerita ni adalah pembantu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bukan sekadar miskin, dia diberikan makan oleh keluarga Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar jaga dia betul-betul. Tuan-tuan, Abu Bakar dengar tu tuan-tuan. Dengar manusia tuan-tuan. Dia kata, demi Allah aku akan potong peruntukan untuk dia ni. Aku tak bagilah. Pandai-pandai sebak khabar dan sebagainya. Biasa tuan-tuan, manusia. Dia marah. Nabi SAW tegur, tak boleh. Kena bagi hak dia sebagai tuan-tuan siddiqnya Abu Bakar ini. Abu Bakar kata, kalau yang benarnya macam tu, aku seorang yang siddiq. Aku membenarkan kebenaran. Pi minta maaf dekat hamba tu. Pi minta maaf dekat anggota keluarga dia. Kawan tu buat salah, dia pi minta maaf atas sikap dia yang dia tak nak memutuskan pertolongan kepada kawan tersebut. Siddiq, dia membenarkan kebenaran. Mai puak-puak pemuka Quraisy ni. Pemuka dia panggil syuyukh Quraisy, orang-orang syekh Quraisy ni. Hak jenis pembesar-pembesar ni mai ke Madinah. Bilal Al-Habashi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi dan Salman Al-Farisi. Siapa seorang lagi? Depa ni ada sebut sesuatu kepada Syekh Quraisy ni. Abu Bakar terasa hati. Jangan
Kenapa kamu ni macam kamu ni orang yang sikit rendah, sedangkan mereka ini adalah syekh yang perlu kita raikan, kod-kod dia boleh masuk agama Allah, dia boleh masuk Islam ni. Berita tu sampai kat Nabi SAW. Nabi bagi tahu kata tak betul dengan cara tu. Dia tunduk kepada kebenaran. Siddiq ini orang yang membenarkan yang benar. Oh, cara tu salah. Dia pergi minta maaf dekat para hamba ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala iktirafkan dia di kalangan Al-Muhsinin, dan Allah Ta'ala iktiraf dia di kalangan As-Siddiq. Dia adalah golongan As-Siddiq. Kemudian Allah Ta'ala sebut wafadaina hubi zibhin azim. Sembelihan Ibrahim itu digantikan dengan sembelihan yang besar. Yang disebut dalam riwayat, kata digantikan dengan kibash. Kemudian Allah Ta'ala kata wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami akan tinggalkan kesannya itu kepada golongan yang akhir. Sampai hari kiamat orang akan memperingati. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Bila Allah Ta'ala kata kesan kebaikan Ibrahim yang tunduk dan patuh kepada Allah ni, Allah Ta'ala kata kami akan tinggal untuk orang-orang yang akhir, orang-orang yang mari kemudian. Kesan korban Nabi Allah Ibrahim ni yang kita duk buat dalam bulan-bulan Zulhijjah itu, korban itu, dia sebenarnya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim, memperingati sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu disebut oleh Syekh Muhammad Abu Faris. Dia kata dia adalah ihya zikral khalidah, menghidupkan satu sambutan yang cukup berkekalan sampai qiyamus saah, sampai kiamat berlaku. Sampai ketika itu akan berada orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ataupun yang Al-Quran kata wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan kesan Nabi Allah Ibrahim itu untuk orang-orang yang datang di kemudian hari. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera ke atas Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang baik. Sampai kebaikan dia disebut-sebut. Nabi Allah Ibrahim, sampailah orang sebut tentang kebaikan dia. Tuan-tuan, di kalangan para nabi ni yang disuruh untuk kita ulang sebut, termasuk Nabi Ismail ni adalah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikan salawat kami ini kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana kamu sampaikan salawat itu kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkatilah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana kamu berikan keberkatan ini kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim. Demikian kami berikan ganjaran kepada orang yang muhsinin. Kebaikan yang mereka lakukan itu diingati lama. Tuan-tuan, diingati lama. Macam mana kita nak panjang usia kita? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah. Kita disuruh untuk menghubungkan silaturahim. Kita disuruh untuk sampai kesan tu orang sebut lama. Kita hidup dalam keadaan orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kazalika najzil muhsinin. Macam itulah cara kami memberi ganjaran kepada para muhsinin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Sampai satu masa yang panjang orang sebut-sebut tentang dia. Tonton tokoh-tokoh lama orang mati, kita kata Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai hari ini orang sebut tentang dia. Ibnu Sina rahimahullahu ta'ala, orang sebut tentang teori dia, orang berbincang tentang dia. Orang yang memberi manfaat kepada manusia lain. Demikian Allah Ta'ala memanjangkan usia dia. Sekalipun dia mati ketika usia 45 tahun, 600 tahun yang lalu, lah ni orang sebut tentang dia. Imam Ibn Taymiyah, para a'imah yang dulu,
Tuan-tuan, sampai hari ni orang nak tulis buku politik yang berkaitan dengan politik Islam, orang kena rujuk kepada karya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Tuan-tuan, demikian kami hidup kepada para muhsinin ni. Kami panjangkan usia mereka dengan orang terus menyebut, orang terus memanfaatkan mereka. Tuan-tuan, 50 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, tuan-tuan buat apalah di sini, mudah-mudahan ikhlas kita buat apa, 50 tahun akan datang orang kata, ni kira-kira mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada dia. Siapa? Haji kalau ikut sukalah nama apa pun. Saya dua hari lepas, Ustaz Manan, almarhum Ustaz Abdul Manan, cucu anak Pak Ya Junaid, Madrasah Taufiqiyah Khairiyah, mati. Bila dia mati, tapi sembahyang jenazah, orang mai agak ramai. Dan bila orang masuk tu, kita tengok orang-orang yang umur 50, 60 tahun, 70 tahun, tengok. Dia kata, saya murid tua sekolah ni, kira arwah Pak Ya buat dulu ni. Arwah Pak Ya buat tahun 1950 apa? 54 ke 52 ke? Lah dia mati pun belah tahun dah. Mudah-mudahan ya urusan dia dengan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Kazalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah Ta'ala melanjutkan nama baik, keberkatan kepada orang-orang yang melakukan muhsinin. Nabi Allah Ibrahim, dia adalah imamul muhsinin, pemimpin kepada para muhsinin. Sampai hari ini kita duk bersalawat dengan apa yang dipanggil dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat yang paling baik, tuan-tuan, adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat tak perlu reka-reka kiri kanan, tak perlu, cukup dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, saya nak habis ayat ni, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu di kalangan hamba-hamba kami yang mukmin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, kemudian kami beri pula khabar gembira kepada dia akan dapat seorang lagi anak yang setelah itu dinamakan Ishaq, menjadi nabi dan di kalangan orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Zalim, Allah Ta'ala sebut, dan kami berikan keberkatan kepadanya, yakni kepada Ibrahim dan kepada Ishaq, dan daripada zuriat keturunan dua-dua orang ini Allah Ta'ala akan lahirkan zuriat keturunan yang muhsin, yang sama ihsan, sama jadi orang baik macam dia. Sedikit di kalangan mereka wa zalimun li nafsihi mubin, sedikit di kalangan mereka akan menjadi orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Tuan-tuan hadirin mukminin, yang terakhir ni, antara keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah samarah husnul tarbiyah. Dia didik anak dia dengan elok. Allah Ta'ala bagi apa kat dia? Zuriat keturunan daripada orang-orang yang elok. Kan lahir daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq. Lahir daripada Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub. Lahir daripada Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, yang disebut karimun wabnu karimin, wabnu karimin, anak yang mulia, orang yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. 4 keturunan Nabi, 4 keturunan Nabi: Ibrahim, Ishaq, Yaqub dan Yusuf. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, 4 semua Nabi. Allah Ta'ala kata wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihima, kami berikan keberkatan kepada dia, termasuk silsilah Ismail dalam cerita ini, dalam riwayat, dalam ayat ini, dan juga kepada Ishaq, wa min zurriyyatihima, dan daripada zuriat keduanya, zuriat Ismail dan zuriat Ishaq alaihi salatu wassalam, lahirnya orang-orang yang baik. Dan doa yang diajar kepada kita, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat zuriat yang baik. Dia minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala lahirkan kepada dia zuriat yang baik. Dan ini tarbiyah, tarbiyatud doa. Kita bila kita berdoa, kita tak usah duk minta anak saja,
kita minta Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak ni di kalangan yang saleh. Nak keluar anak yang saleh. Kita bukan sekadar nak anak laki ke perempuan ke apa dak. Kita nak anak itu akan menjadi anak yang saleh. Nabi daripada silsilah Nabi Allah Ismail pula, lahir Adnan, lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Daripada zuriat keduanya ini lahir yang muhsin, yang jenis baik, dan wa zalimun li nafsihi mubin. Mai daripada keturunan orang baik pun kadang-kadang lahir zalimun li nafsihi mubin. Lahir orang yang menzalimi diri dia. Sebab tu disebut pak ni, dia keturunan apa ni tidak menyebabkan dia masuk syurga awal. Dia kesan tarbiyah tu ada, kesan doa tu ada, kesan daripada orang yang saleh gabung dengan orang yang saleh, at-tayyibatu lit-tayyibin, campur orang perempuan yang baik campur dengan orang yang lelaki yang baik, lahirlah zurriyatan tayyibah, ada kesan. Tapi tak semestinya dia bukan hukum alam. Kata asal kerana dia keturunan orang baik dia pun cepat masuk syurga. Tak. Nabi SAW kata orang yang lambat amalannya tidak akan mempercepatkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Akan nasab dia. Dia nasab baik, dia daripada keturunan baik, tapi dia lambat melakukan amal. Dia bukan orang yang bersegera untuk melakukan amal. Nasab dia tidak akan mempercepatkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Ada lagi beberapa pengajaran panjang sudah tentu tuan-tuan berkaitan dengan sifat Ismail dan sebagainya, yang kalau ditakdirkan usia kita panjang, kita bertemu bulan depan dengan menyebut tentang sifat-sifat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Malam ni cukup dengan kita melihat bagaimana ujian az-zabih, ujian dia disembelih, dan bagaimana kata kunci yang paling besar adalah penyerahan diri kepada perintah Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Apabila kita serah diri kepada perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi wisamul fakhriyah. Allah Ta'ala akan bagi pingat kebanggaan. Pingat itu apa? Pingat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim: ihsan, sabar, mukmin, dan juga siddiq. Itu 4 pingat yang dia tidak boleh dicapai kerana kita ni keturunan siapa, kita ni bangsa apa, ataupun kita duduk di mana. Tak. Dia mesti dicapai melalui amalan kita. Dan kata kunci yang kita dapat pada malam ni juga, hidup kita ni tuan-tuan penuh dengan ujian. Setiap orang di kalangan kita akan diuji. Allah Ta'ala kata memang sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni apa? Untuk buat apa? Untuk uji. Bila diuji, Allah Ta'ala tak akan zalim kita. Memang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita ini jalan keluar dengan bahagia, dengan syarat ketika menerima ujian dan berhadapan dengan ujian dan berinteraksi dengan ujian. Kehidupan itu sendiri hakikat dia ujian. Kita hadapinya in syakartum wa amantum, dengan syukur dan beriman kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Ta'ala bagi anak tu ujian, kita terimanya dengan cara bersyukur dan beriman. Allah Ta'ala bagi isteri itu adalah ujian, in syakartum wa amantum, dengan cara bersyukur dan beriman kepada Allah. Allah Ta'ala bagi harta itu adalah ujian, syakartum wa amantum, syukur dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaya, bagi pangkat dan sebagainya. Kalau semua orang ada benda ni, Allah Taala kata ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah Taala tak akan azab kamu. Tapi apa yang berlaku banyak, orang dapat kuasa tak syukur, tak beriman. Orang dapat anak, tidak gunakan anak itu untuk syukur dan beriman. Orang ada pangkat, orang ada harta, orang ada banyak benda, orang tidak bersyukur dan tidak beriman. Bila itu tak berlaku, Allah Ta'ala akan azab kita. Tapi Allah Ta'ala kata hakikat dia, aku buat ujian ni bukan untuk azab kamu, tapi syarat dia in syakartum wa amantum, kamu terima dengan bersyukur dan kamu terima dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di keliling kita ni tuan-tuan, anak kita, harta kita, alam ini semua ni, Allah Ta'ala buat dia dengan 2 tujuan. Buah akhir dia tuan-tuan. Allah Ta'ala buat dia dengan 2 tujuan.
Tujuan yang pertama litta'rif, untuk kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita. Tuan-tuan nak tengok macam mana hebatnya Allah menjalankan perjalanan hidup kita ni. Tuan-tuan tengok budak-budak. Tengok budak-budak sambil-sambil pergi tengok cucu, sambil-sambil dapat anak apa semua. Tengok. Aku dulu ni 63 tahun dulu macam ni. 63 tahun dulu ni Allah Ta'ala kata dia jadikan kita min dha'fin. Untuk apa tuan-tuan? Untuk ta'rif, untuk kita kenal diri kita. Pergi tengok budak-budak lah. Ish, lagu tu Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala, siapa yang bagi mata kat dia? Mak pak dia pergi beli di mana mata tu? Mak pak dia kahwin pun cemeh. Kahwin pun masa akad nikah, lari pergi kahwin di Yala tu, lari pergi kahwin di Songkla tu, tak bayar lagi hak akad nikah, hutang. Mah kahwinnya RM75, hutang, tak bayar sampai lari. Dia pergi beli mana mata tu? Anak ketika mana keluar ada mata, ada dua telinga, tapi waktu tu dia tak boleh dengar. Allah Ta'ala bagi dimag, Allah Ta'ala bagi otak kepada dia, waktu tu dia tak boleh fikir lagi. Dia keluar-keluar dia tak fikir, 2.6 bilion duk di mana? Dia tak ada fikir lagi. Tuan-tuan, cerita apa? Kalau kita teliti, sampai satu ketika berlaku tumbesaran, naik. Itulah kita. Dan anak ni akan melalui itu. Allah Ta'ala jadi hak keliling kita ni tuan-tuan. Tujuan dia apa? Litta'rif, untuk kita kenal, untuk kita tahu diri kita. Yang kedua, litaskhir, untuk kita guna segala nikmat ni. Dengan cara apa? In syakartum wa amantum. Kita guna dia dengan penuh keimanan dan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni keliling kita ni untuk kita guna. Allah Ta'ala kata wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kita guna apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untuk manfaat kita. Ni keliling kita. Keliling kita untuk kita kenal siapa kita, dan juga dalam masa yang sama untuk kita guna dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh kesyukuran. Kalau kita bersyukur, kita diuji, Allah Ta'ala tak akan azab kita dengan ujian tersebut. Saya sebut 147 An-Nisa. Allah Ta'ala kata ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kamu syukur dan kamu beriman, Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan kamu. Allah Ta'ala buat tu bukan untuk mengazabkan kamu, tapi dia sekadar ujian untuk mengangkat martabat kita. Allah Ta'ala kata apa? Pasal apa Allah Ta'ala buat kita ni? Allah Ta'ala buat kita ni pasal dia nak beda rahmat dia. Walizalika khalaqahum. Kerana aku nak beda rahmat, nak kongsi, nak bagi rahmat sikit-sikit ni. Kerana itulah walizalika khalaqahum. Kerana itulah aku ciptakan manusia. Allah Ta'ala kata apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ni sentiasa berbeza. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat kepada mereka. Walizalika khalaqahum. Kerana Allah Ta'ala nak bagi rahmat itulah Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Dalam ujian ni Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat. Kalau Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan a'zamul ibtila, ujian yang cukup besar, kita juga dalam sepanjang kehidupan kita akan berhadapan dengan ujian. Untuk memastikan kita berusia panjang selepas daripada kematian, kita kena jadi muhsinin. Pasal apa? Allah Ta'ala kata wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami akan tinggalkan mereka untuk orang yang kemudian. Orang sebut tentang kesan-kesan mereka. Sebagaimana kita buat keluar contoh-contoh tadi ni. Kesan-kesan mereka orang sebut. Pengarang kitab kita jadi rujukan ni, Ma'al Anbiya fi Da'wati Ilallah, baru mati sebulan. 50 tahun akan datang mungkin orang masih baca buku ni, Ma'al Anbiya fi Da'wati Ilallah. Sebagaimana 50 tahun yang lalu ketika mana Syekh Idris Al-Marbawi tulis Bahrul Mazi, ataupun pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, pengarang kitab Al-Muwatta Imam Malik 1000 tahun yang lalu, ketika mana mereka tulis, mereka tak sangka pun bahawa satu ketika orang di titik terah akan baca kitab mereka. Pasal apa? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kesannya kepada orang-orang yang kemudian, dengan syarat kita menjadi golongan muhsinin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. 1 jam 1 minit 53 saat tu.
Saya berpandukan rakaman 1 jam 1 minit 58 saat. Jadi tuan-tuan minta maaf banyak seandainya terdapat kekasaran bahasa, kesilapan fakta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang mendengar kata, mengikut yang terbaik daripada perkataan. Sebaik-baik apa yang kita dengar itu adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.